Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum PC Fair Kelantan 2023 pada Khamis yang lepas, Samsung ada lancarkan produk yang paling saya tunggu-tunggu untuk tahun 2023 iaitu Samsung Galaxy Z Fold 5. Saya guna Samsung Galaxy Z Fold 3, dia jatuh, pecah dan rosak. Saya beli Samsung Galaxy Z Fold 4. Saya guna, saya review, tapi saya decide untuk jual balik disebabkan saya tak nampak apa-apa perubahan yang ketara antara Z Fold 3 dengan Z Fold 4. Saya fikir macam mungkin Samsung punya team ni dia nak hold idea, dia nak bagi improvement yang ketara dekat Z Fold 5. Bila mereka announce baru-baru ni Samsung Galaxy Z Fold 5, saya tengok, saya check, saya macam sangat-sangat kecewa lah. Nanti saya cerita dengan lebih detail. Anda bersama saya Ashraf Jeffrey dalam channel YouTube Mona Lisa. Kalau anda belum tekan butang subscribe, pastikan anda tekan butang subscribe dan juga butang loceng yang ada dekat tepi dia. Jom! Okay, first kali saya nak tegaskan kepada anda yang saya tak ada Samsung Galaxy Z Fold 5. Ini adalah Samsung Galaxy Z Fold 3 saya yang pecah. So, apa yang saya ceritakan kepada anda dalam video kali ini adalah berdasarkan apa yang saya tonton, apa yang saya baca dekat internet. Possibility berlaku ralat tu ada, so saya mohon maaf awal-awal. Okey, ini jadual perbandingan antara Samsung Galaxy Z Fold 4 dengan Samsung Galaxy Z Fold 5. Dari segi saiz dia sama sahaja iaitu 6.2 inci AMOLED screen, cuma untuk skrin hadapan Samsung Galaxy Z Fold 4 refresh rate dia tinggi iaitu 120Hz. Dari segi fizikal, Samsung Galaxy Z Fold 5 ni lebih ringan dalam 10 gram berbanding dengan Samsung Galaxy Z Fold 4. Lepas tu, dia punya chipset, dia pakai yang paling latest lah. Dia pakai Snapdragon 8 Gen 2. Yang lain tu sama. Storage, RAM sama, bateri sama, even dia punya kamera pun sama guys. Yang beza so far saya perasan selain dari dia punya spesifikasi tu, first kali Samsung berjaya kurangkan gap antara skrin. Bila kita lipat dia tu, anda boleh nampak yang Samsung Galaxy Z Fold 5 punya gap tu lebih nipis dan dia lebih sekata. Kalau anda tengok Samsung Galaxy Z Fold 4, dia punya tutupan tu lebih tirus. Lebih tirus dan tak lawa. Untuk Samsung Galaxy Z Fold 5, bagi saya lawa lah. Dan dari segi brightness skrin dalam pun untuk Samsung Galaxy Z Fold 5 ni sangat tinggi iaitu 1750 nits. Untuk Samsung Galaxy Z Fold 4 1000 nits, plus minus 1000 nits sahaja. Benda ni penting sebab dia bukan sahaja tentang brightness, kecerahan, tapi bila satu-satu skrin tu dia punya nits tinggi, automatically dia mampu deliver display yang sangat cantik kepada kita. Kemudian dari segi performance lah, sebab Samsung Galaxy Z Fold 5 ni macam saya bagi tahu kepada anda, dia pakai latest specification, so performance dia mesti lagi bagus kalau nak dibandingkan dengan Z Fold 4. Itu pun saya rasa dia punya perbezaan tak ketara sebab Snapdragon 8 Gen 1 dengan Snapdragon 8 Gen 2 tu saya consider dalam chipset yang gila padu lah. Lepas tu, last kali perbezaan yang paling ketara ialah dekat UI tu sendiri. Untuk Samsung Galaxy Z Fold 5 ni, dia lebih mesra multitasking kalau nak dibandingkan dengan Samsung Galaxy Z Fold 4. Which is, ini pun saya percaya tentang masa sahaja. Mungkin sekarang mereka tak bagi Samsung Galaxy Z Fold 4 guna, tapi dalam 2-3 bulan lagi saya percaya Z Fold 4 akan dapat update yang sama. Dia punya UI pun akan jadi sebiji sama dengan Samsung Galaxy Z Fold 5. Persoalannya sekarang, kenapa Samsung macam yakin gila mereka dapat jual produk mereka walaupun tak buat satu perubahan yang signifikan ataupun ketara dekat Fold 5 mereka ni? Bagi saya tak lain dan tak bukan sebab mereka tak ada pesaing ataupun mereka tak ada pencabar yang hebat. Habis cerah, bukan ke Xiaomi, Huawei, Oppo dah keluarkan foldable phone yang lebih kita kata canggih kalau nak dibandingkan dengan Samsung Galaxy Z Fold 4?
Which is saya percaya benda tu betul. Tapi yang saya maksudkan dari segi pencabar tu ialah dari perspektif bisnes tu sendiri. Samsung dia percaya yang produk dia ni dah good enough. Walaupun kalah sikit kena nak dibandingkan dengan brand lain, tapi dia dah berada dalam satu kelompok yang sangat-sangat bagus. Satu kategori yang kita kata top punya lah. So mereka tengok dari segi angka. Kalau kita tengok graf yang saya tunjuk kepada anda, ini adalah share market. Market share untuk smartphone boleh lipat pada suku akhir tahun lepas. Kita boleh nampak Samsung pegang lebih dari 80% foldable phone punya market share. Jadi kalau Oppo, Huawei ataupun apa-apa brand keluarkan foldable phone yang canggih sekalipun, mereka perlukan masa yang sangat lama untuk makan market share Samsung tu sendiri. In the meantime, untuk Samsung, mereka memang tak perlu bayar extra cost kepada engineer mereka untuk buat benda-benda pelik. Mungkin mereka boleh ambil engineer yang memang fokus kepada foldable phone mereka tu, ambil seorang dua, pindah pergi ke department lain. So, dengan cara tu mereka dapat jimatkan cost. Yap, anda boleh nampak. Memang tak ada apa-apa improvement yang signifikan dekat Samsung Galaxy Z Fold 5 ni. So, ini adalah sebab kenapa saya fikir yang Samsung tak perlukan apa-apa perubahan ataupun inovasi yang padu dekat Samsung Galaxy Z Fold 5, kecuali Apple mula masuk dalam arena foldable phone. Ketika tu saya percaya Samsung akan ketak lutut. Mereka akan mula buat something yang new dekat mereka punya foldable phone. Dan kalau anda tanya saya, apakah ciri-ciri foldable phone yang saya mahukan untuk 2023 ni, saya tak nak cerita dari segi apa kita kata technical term yang hebat-hebat. Saya just akan share dengan anda untuk saya punya foldable phone idaman. Dia punya spesifikasi, of course saya nak yang paling latest macam Samsung Galaxy Z Fold 5 punya spesifikasi lah, pakai Snapdragon 8 Gen 2 dan sebagainya. Kemudian dari segi fizikal tu sendiri, saya nak Huawei Mate X3 punya fizikal. Dia punya form factor, size dia ngam gila. Lepas tu kalau kita pegang rasa sangat selesa, kita buka dia punya crisp dekat tengah tu memang boleh kata hampir tiada. Kalau anda tengok macam tu, anda tak akan perasan macam anda tengok dekat Honor VS ataupun anda tengok dekat Samsung Fold 4 lah. Dan dari segi dia punya dari segi kamera, saya nak iPhone punya kamera. So far saya test, tak kisahlah Google Pixel ke, Xiaomi ke, bagi saya the best kamera untuk smartphone ada atas muka bumi duduk dekat iPhone 14 Pro ataupun 14 Pro Max lah. Seterusnya tentang bateri, saya nak Honor Magic VS punya bateri. Dan last sekali, Honor Magic VS tu sebab dia punya kapasiti besar dan dia support fast charging, tak silap saya 66 watt. Dan last sekali UI ni saya nak Samsung sebab so far dalam banyak-banyak foldable phone yang saya test kan, UI user interface yang paling best untuk multitasking duduk dekat Samsung. That's why kalau anda tengok kan, bila kita tengok balik saya punya ciri-ciri tadi, ada dua ciri-ciri Samsung dekat saya punya idaman. That's why saya sangat mengharapkan Samsung keluarkan Fold 5 yang gila padu kalau nak dibandingkan dengan Fold 4. Sayangnya benda ni tak berlaku. Saya memang nak pakai foldable phone untuk sekarang. Jadi the best foldable phone yang saya boleh dapat sekarang ialah Huawei Mate X3. Harga dia melampau 8888. Bagi saya memang ridiculous. Saya pun tak faham kenapa Huawei letak harga yang ridiculous macam tu. Mereka tak ada Google service kot. Walaupun mereka boleh pakai Google Docs dan sebagainya, but still mindset orang bila tak ada Google Play Store secara default dekat situ, itu adalah satu masalah. So dengan harga 888 bagi saya ridiculous gila. Cuma disebabkan saya ada satu lubuk untuk beli pada harga yang kita kata gila murah, jadi saya akan beli Huawei Mate X3. Kita tunggu pula Samsung Galaxy Z Fold 6 pada tahun hadapan. Untuk Samsung Galaxy Z Fold 5 ni, saya tak pastilah saya akan beli untuk review ataupun tidak. Cuma saya tertanya-tanya jugalah, macam mana tech reviewer yang dibayar oleh Samsung akan review mereka punya phone ni? Yalah, tak ada apa-apa improvement. Jadi dari perspektif mana mereka nak puji phone tu supaya dapat pengaruhi anda untuk beli Samsung Galaxy Z Fold 5 ni? Sama-sama kita tengok apa pendapat anda. Itu sahaja dari saya. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.